Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syaiful Abrah bin Jamaluddin. Metrik number CF180118. Jadi saya akan membuat pembentangan latihan industri. Jadi saya melakukan latihan industri selama 2 bulan di Majlis Daerah Kampar. Jadi penyelia industri saya adalah Puan Rozila binti Muhammad Som dan Encik Azma Afizal bin Muhammad Ali. Dan penyelia fakulti adalah Puan Nur Aliza binti Ahmad. Jadi ini adalah isi kandungan ataupun tugas-tugas saya yang telah saya lakukan sepanjang saya melakukan latihan industri di Majlis Daerah Kampar. Yang pertama adalah berkenaan sistem maris. Kedua, aset-aset Majlis Daerah Kampar. Ketiga, prosedur pelaksanaan projek. Dan yang terakhir adalah senarai-senarai projek yang telah saya ikuti. Jadi yang pertama adalah sistem maris. Sistem maris ini adalah sistem, iaitu sistem yang merekodkan semua informasi tentang jalan raya yang berada di Malaysia. Terdapat berbagai jenis jalan raya, iaitu jalan raya negeri, perbandaran, perumahan murah, lorong belakang, jalan sehaluan pulau pelancongan, jalan kampung dan jalan pertanian. Jadi ini adalah prosedur untuk merekodkan informasi tentang jalan-jalan raya tersebut. Jadi tugas saya adalah merekodkan bahagian jalan lorong belakang. Jadi yang pertama adalah mencetak pelan sesuatu kawasan dan melabelkan pada pelan tersebut bagi setiap lorong belakang dan lorong tepi. Seterusnya adalah setiap lorong-lorong belakang dan lorong-lorong tepi tersebut akan dikumpulkan informasinya tentang koordinat, panjang jalan tersebut, lebar jalan, jenis jalan-jalan tersebut. Seterusnya informasi tersebut akan direkodkan ke dalam satu fail Microsoft Excel. Dan seterusnya rekod-rekod yang telah diletakkan di dalam Microsoft Excel akan didaftarkan ke dalam sistem maris tersebut. Semua data-data dan informasi yang telah dikumpulkan akan dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Dan selepas itu hanya akan menunggu untuk mendapatkan pelepasan dari pihak JKR, iaitu Jabatan Kerja Raya. Yang kedua adalah iaitu merekodkan aset-aset Majlis Daerah Kampar. Majlis Daerah Kampar mempunyai aset-aset yang pelbagai, iaitu seperti Dewan, Arena, Padang, Stor, Tandas, Pondok, Bangunan Kita Semula dan lain-lain bangunan. Jadi semua data-data aset ini akan diseragamkan ke dalam satu fail dokumen sahaja. Di dalam setiap data aset-aset tersebut mempunyai tentang data nombor ID aset, tahun dibina, luas bangunan tersebut dan alamat aset tersebut. Alamat aset tersebut dimasukkan sekali dengan gambar-gambar yang dapat dikumpulkan melalui dua cara, iaitu dari aplikasi Google Earth ataupun turun ke tapak dan menangkap gambar berhadapan. Jadi seterusnya adalah aset-aset tersebut perlu diletakkan sekali gambar pelan bangunan. Pelan bangunan ini akan didapatkan dari aplikasi Map Info. Dan yang seterusnya adalah berkenaan prosedur penghasilan projek. Jadi saya akan membentangkan jenis sebut harga projek. Yang pertama adalah pada peringkat perancangan. Jadi peringkat awal ini melalui jenis-jenis perancangan untuk melakukan projek tersebut. Jadi terdapat 3 jenis perancangan, iaitu dari permohonan awam, rancangan dari salah satu jabatan Majlis Daerah Kampar sendiri, dan ketiga adalah aduan dari masyarakat. Yang pertama adalah tentang penyediaan kertas kerja. Kertas kerja tersebut mengandungi objektif
justifikasi base quantity dan tempoh projek. Dan seterusnya adalah membuat permohonan peruntukan dari peruntukan persekutuan ataupun peruntukan negeri. Permohonan akan dibuat melalui laman web e-mohon. Seterusnya adalah pengeluaran iklan projek. Iklan projek ini adalah bagi membuka peluang kepada kontraktor-kontraktor untuk melihat projek yang telah dibuka dan memberi tarikh-tarikh pembelian borang dan pemulangan borang. Setelah tarikh tutup pemulangan borang tersebut, penubuhan jawatankuasa buka tender akan dibuka. Dan bagi jawatankuasa ini akan melakukan mesyuarat untuk menentukan dan memilih kontraktor yang bersesuaian untuk projek tersebut. Setelah memilih kontraktor untuk projek tersebut, pengeluaran surat setuju terima akan dikeluarkan untuk diberi kepada kontraktor terpilih. Di dalam surat setuju terima tersebut perlu mengandungi bon pelaksanaan projek jika projek melebihi RM200,000 ke atas, insurans kerja, worker compensation dan sakso. Jadi ini adalah contoh-contoh projek yang saya telah ikuti dalam masa latihan industri saya. Yang pertama adalah projek Medan Purnama Gopeng, iaitu menaik taraf sistem perpaipan, pendawaian dan kemudahan di Medan Purnama tersebut. Seterusnya adalah RPT Batu Putih, iaitu projek di mana membaiki lantai di mana telah pecah dan membaiki paip saliran kumbahan yang telah rosak akibat paip yang terlalu lama. Seterusnya adalah projek di Pasar Awam Gopeng, iaitu membaiki tangki air yang telah bocor dan mengecat semula tangki tersebut dan kerangka-kerangka tangki tersebut. Dan yang terakhir adalah projek di Taman Sejahtera Mambang Di Awan. Jadi ini projek di mana melakukan turapan di sekeliling kawasan kedai di Taman Sejahtera, di mana projek ini dilakukan selama 6 minggu, di mana bermula dari pengorekan, membuang sedia ada jalan tersebut hinggalah memasang papan tanda di kawasan tersebut. Jadi sampai di sini saja pembentangan saya. Terima kasih.